Ya, baik. Kita bersama dengan rakan tugas kita di daerah Tutong bersama dengan Syuhaidah Haji Bahrin Halimi. Kita cuba untuk berinteraksi dengan Syuhaidah pada pagi ini. Assalamualaikum Syuhaidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih pagi ini? Alhamdulillah, kita ni berdua sehat di pagi ini dan kita harapkan juga Syuhaidah sehat bersama dengan rakan di daerah Tutong. Alhamdulillah sehat je. Begitu juga dengan rakan-rakan yang bertugas di daerah Tutong pada pagi ini. Baik, untuk seterusnya Syuhaidah, kami serahkan kepada Syuhaidah untuk mengkongsikan informasi dan mungkin ada aktiviti dapat dilakukan bersama dengan seisi keluarga di dalam rumah. Mungkin kami serahkan bersama dengan Syuhaidah. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Auda. Alhamdulillah bersua kita kembali dalam siaran lintas langsung rampai pagi dari studio daerah Tutong untuk pagi ini. Jadi Auda, untuk mulanya ingin saya kongsikan keadaan cuaca di daerah Tutong pada pagi ini dalam keadaan yang cerah, baik-baik sahaja. Jadi apapun perancangan maupun aktiviti yang kita ni ingin lakukan pada pagi ini, mudah-mudahan ianya sentiasa berjalan dengan lancar. Baik Auda, untuk seterusnya apa kata kita ikuti dahulu bahan rakaman yang telah pun disediakan. Mula aktif dalam seni pertukangan kayu sejak tahun 2012, Haji Samihun bin Haji Kecik atau lebih mesra dikenali oleh penduduk kampung sebagai Ion, mempunyai sebuah tempat khusus untuk beliau melakukan kerja-kerja pertukangan kayu, iaitu di aras bawah rumah beliau yang terletak di Kampung Penapar, Tanjung Maya, daerah Tutong. Tidak dinafikan lagi bakat dan kemahiran yang diperolehi ini sudah dimiliki sejak ketika usia beliau masih muda. Namun kerana tuntutan kerja dan kengkangan masa pada ketika beliau menjawat jawatan sebagai seorang guru, pembuatan seni kayu tidak kerap dilakukan beliau. Tetapi setelah bersara pada tahun 2012, seni pertukangan kayu adalah kerjaya yang diceburi sepenuh masa. Memanglah bakat ini memanglah terumur daripada keluarga saya, daripada arwah bapa saya dan datuk nenek saya. Dulu memang belajar, tapi belajar dulu itu bukan secara cara kita ni melihat, mengikut cara lomba. Dulu saya selalu melihat bagaimana nenek saya membuat candas, membuat gegawi ataupun membuat kepala pemarang atau sarung pemarang. Di sanalah saya menimba ilmu sikit daripada mereka tu, belajar sikit-sikit, tapi untuk masa itu untuk keperluan sendiri saja. Tapi sekarang apa yang saya buat itu bukannya akan sekadar untuk keperluan sendiri, tetapi dapat diguna pakai orang lain. Itulah yang menalah hasil pengalaman yang saya perolehi daripada mereka. Saya asalkan lagi bakat tersebut dengan berbagai cara lah. Alhamdulillah, setelah saya memikirkan dari masa ke masa, saya menerima tempahan daripada orang ramai, maka memanglah saya memerlukan selain pada tukur gaji atau menggunakan manual, saya menggunakan peralatan-peralatan moden lah untuk membantu, memudahkan, menyenangkan saya untuk menghasilkan produk-produk yang saya buat. Di antara yang menggunakan machines, table saw machines, kemudian saya menggunakan planer machines, saya menggunakan jenis drill machine, saya daripada lathe machine dan lain-lain peralatan lah yang digunakan dari masa ke masa lah. Bila saya memerlukan untuk menciptakan sesuatu produk tersebut. Antara faktor utama yang perlu ditekankan dalam mengendalikan sebarang peralatan-peralatan mesin kayu adalah dari segi keselamatan, dan penggunaannya juga perlulah cermat dan berhati-hati. Beliau turut mengongsikan antara tips yang perlu diketahui untuk menghasilkan produk-produk kayu yang mempunyai nilai, yang antaranya ialah dari segi pemilihan kayu yang bermutu dan berkualiti, mutu kerja serta kehalusan dalam ukiran dan lurikan kayu, selain daripada kemahiran dan pengalaman. Kayu-kayu seperti kayu buah tarap, kayu kulim papa, kayu buah tibadak, pohon kayu during, buluh abang antara yang beliau gunakan untuk menghasilkan produk-produk kayu seperti gegawi, sasaban, candas, kukur kelapa dan sebagainya. Ini gegawi
Gagawi ini lah yang dibuat daripada ada 3 jenis dengan saya gunakan. Satu gagawi dibuat daripada kulit pakwa, ini daripada batang durian, ini daripada apa ni apa namanya tu, batang tibadak. Itulah yang panjang ini untuk melukis. Dan ini ialah untuk pakai ini memupuk ais. Memecahkan ais. Macam ais yang dalam plastik, dalam plastik. Yang ini memang sinonim dengan puak tutong ya. Betul lah. Terutama sekali digunakan ketika majlis perkahwinan, adat basuh kaki. Kalau ada orang juga nak panjangan ni pakai mana? Bui je pakai buyat pelang ni panjang. Ini ada orang suka panjang kan? Ada orang suka panjang, aku makan yang buyat. Ini tibadak. Ini candas kan. Jadi biar orang itu melihat bawa ke sini gunakan dulu peralatan macam ini untuk anulah. Antara hasil seni kraftangan kayu yang telah beliau hasilkan adalah menjurus kepada peralatan-peralatan tradisional dan juga yang berkaitan dengan adat dan budaya puak-puak di negara ini. Justru itu, wajarlah dipertahankan keaslian ukiran dan lurikannya agar tidak luput oleh kemodenan zaman. Kalau dilihat pada masa ini kan orang-orang kita ni lebih suka membeli barang-barang yang terdapat di kedai-kedai yang maksudnya senang dicari, mudah saja. Bagaimanapun kita ni sebagai orang Brunei harus mengekalkan alat-alat tradisi ini. Pada misalnya contoh, kalau ini tidak memperkenalkan cara membuat candas, macam mana akan membuat masa akan datang untuk memupukkan diorang ini, untuk menjejaki peralatan-peralatan yang dibuat oleh orang tempatan ini. Peranannya ada orang memulai daripada rumah. Jadi mungkin di situ kali mereka dapat mengetahui betapa pentingnya perkara ini harus dikekalkan untuk mereka. Kita ini tutong ini bukannya satu tempat saja yang dapat ini orang-orang orang-orang yang mahir atau orang-orang yang ada bakat untuk membuatnya. Mungkin jika dapat melihat ataupun belajar bersama-sama dengan orang-orang ini, itu boleh diseposkan. Karena yang penting juga kali kalau ada pun yang paling bagus kali kalau ada anak-anak itu tanamkan minatnya minat untuk belajar benda ini. Kalau tidak masakan ini, kalau tidak akan pecahkan loyang masa akan dapat sagunya. Itulah yang bagusnya kali minat daripada kanak-kanak itu ini perkenalkan daripada awal. Jadi dengan sana tu dia mungkin daripada kecil, itulah itu yang utama pentinglah. Dapatlah dilihat ukiran dan lurikan kayu juga merupakan seni pertukangan tangan yang menjadi tradisi masyarakat Melayu sejak turun-temurun, dan pada masa kini pengolahannya adalah mengikut kehendak dan kreativiti masing-masing.